Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlembagaan Malaysia yang juga dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi 183 perkara. Ianya adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan juga Perlembagaan Kemerdekaan pada tahun 1957. Sejarah perlembagaan ini telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkenaan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Ia bermula daripada satu persidangan perlembagaan yang diadakan di London pada 18 Januari sehingga 6 Februari 1956. Ianya dihadiri oleh satu rombongan delegasi daripada Persekutuan Malaya, yang mengandungi 4 wakil pemerintah, iaitu Ketua Menteri Persekutuan Tunku Abdul Rahman dan 3 menteri-menteri lain, dan juga Pesuruhjaya Tinggi British di Malaysia dan penasihat-penasihatnya. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 secara rasminya dibentuk pada 1 Februari setelah perjanjiannya berjaya ditermeteraikan pada 21 Januari pada tahun yang sama, di mana hasil rundingan antara British dan Raja-Raja Melayu serta UMNO. Kegagalan perlembagaan terdahulu, iaitu Malayan Union, yang gagal membawa kepada kesepaduan rakyat, menjadi punca pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Isu kerakyatan yang berprinsip jus soli untuk yang diperuntukkan dalam Malayan Union juga menjadi sebab keturunan Melayu terasa seperti tercabar dan merasakan orang Melayu perlu bersaing di tanah sendiri, walaupun tanah tersebut adalah tanah sendiri. Pada 31 Julai 1957, Perlembagaan Akta Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 diluluskan oleh Parlimen British. Rombongan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman dan 4 orang wakil Raja-Raja Melayu serta 4 orang wakil parti perikatan menghadiri mesyuarat rasmi dengan kerajaan British tersebut. Secara khususnya, akta tersebut telah memberi kuasa kepada Baginda Queen untuk menamatkan kedaulatan dan bidang kuasa Baginda berhubung negeri-negeri Selat dan semua bidang kuasa negeri-negeri Melayu. Antara isi kandungan yang dipersetujui oleh pihak British, pertamanya adalah sebuah negara persekutuan dibentuk dengan pembahagian kuasa dan negeri. Kedua pula, kerakyatan secara jus soli kepada mereka yang dilahirkan di tanah Melayu. Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 telah menguatkan perlembagaan yang telah dibentuk mengikut dua dokumen Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1943 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Pembentukan ini dapat memudahkan perkongsian faedah ekonomi antara negeri-negeri yang terlibat untuk mencapai kemajuan. Untuk konsep pula, konsep bagi Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah undang-undang tertinggi negara dan menjadi punca kepada semua undang-undang. Oleh itu, untuk memastikan perlembagaan ini kekal, maka beberapa garis panduan telah ditetapkan dan dipatuhi. Contohnya, perlembagaan dapat menentukan apakah perkara persekutuan yang kerajaan persekutuan boleh lakukan dan perkara negeri kerajaan negeri boleh lakukan. Selain itu, perlembagaan juga boleh menentukan apakah perkara bersama yang boleh Parlimen atau Dewan Undangan negeri membuat undang-undang mengenainya. Contohnya pertahanan, pelajaran, hal ehwal luar negara dan sebagainya. Akhir sekali, kerajaan tidak boleh membuang
negara seseorang warga negara tersebut. Tidak boleh menahan seorang warga negara dari pulang ke tanahnya dan tidak boleh memaksa seseorang itu menjadi buruh paksa. Justeru tidak boleh memenjarakan mana-mana individu melainkan menurut undang-undang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.